Sekejap Jadi semalam kita mempelajari tentang daripada mat tamkin. Mana mat tamkin dia? Saya nak berikan makna-makna dia sikit. Baik, ni dia. Saya kata semalam yang saya belum sure lagi apa maksud tamkin. Jadi alhamdulillah saya dah buat homework saya. Okey. Baik, jadi mat tamkin dekat sini. Okey, mat tamkin maknanya mat yang tetap. Okey, maknanya mat yang tetap. Jadi tetap apa? Tetap dia tu dengung. Okay? Iaitu sabdu ya hidup bertemu dengan ya yang mati. Okay, nama dia mat tamkin. Okay? Ini sebagai satu apa tu pendedahan lah. Jadi awak boleh faham maksud tamkin tu apa tu saja. Bukan maksud saya nak kena hafal makna apa tu namanya ya. Okay. Baik sudah. Kemudian seterusnya mat wajib muttasil yang seperti mana kita pelajari semalam. Muttasil tu maksudnya yang bersambung, yang dalam satu huruf. Jadi kalau bahasa Melayu kita panggil boleh bersambung, mat yang bersambung, wajib yang bersambung, ataupun in English you can say mat which is connected to each other. Okay, connected. Seterusnya mat jaiz yang berpisah dalam dua perkataan. Okay, di dalam dua perkataan, itu namanya munfasil. Munfasil maksudnya yang terpisah antara satu sama lain. Maksudnya terpisah hukum mat tabi'i dia dengan alif hamzah dia dalam dua kalimat. Maka itu maksudnya separate. Okay, it's been separated. Ustazah maaf. Yeah. Yang tadi ke surat 24 muttasil tu apa? Muttasil maknanya connected. Ni. Connected. Ni kan? Betul Ira? Connected atau yang bersambung. Terima kasih. Okay, sama. Okay, terus kita masuk kepada tadi munfasil, separate, yang terpisah. Kemudian kita belajar lagi juga pada semalam hari iaitu mat lazim, kalimi maknanya word, perkataan. Okay. Mukhaffaf, ringan. Musaqqal maknanya berat. Sekejap sekejap. Okay. Kemudian seterusnya yang terakhir yang kita pelajari adalah mat farqi. Mat farq. Maaf Okay. Jadi yang ini mat farqi maksudnya al-farq ni maknanya membezakan. Okay. Membezakan apa? Membezakan antara pemberitaan dan pertanyaan. Okay, kita ulang balik sikit Okay, kan di mana saya kata bahawa ada a kat sini. Ada dua a kat sini, hamzah bertemu dengan alif di satu. Jadi dia hanya di dalam Al-Quran, saya dah cek dan dah confirm bahawa dalam Al-Quran hanya 3 huruf ni sahaja. Yang tergolong dalam hukum yang kita sudah pelajari ni. Iaitu kalimatnya Allah, al-an dengan az-zakarain. Jadi ni 3 perkataan saja. Okey. Jadi lihat dekat yang saya dah conteng ni. Hanya 3 perkataan ini saja di dalam Al-Quran. Okey. Jadi kenapa namanya mat farqi? Kerana mat itu dia membezakan antara pemberitaan yang biasa dan pertanyaan. Jadi az-zakarain ini maksudnya pertanyaan. Suatu pertanyaan sebab tu ada dua hamzah. Jadi untuk membezakan maka kita disuruh untuk membacanya sampai 6 harakat. Sebagai orang yang mendengar tu dia tahu oh ini adalah satu pertanyaan. Sehingga kan mat ini juga dinamakan dengan satu lagi nama dia, iaitu mat istifham. Istifham tu maksudnya pertanyaan. Jadi mat ni ada 2 nama, mat farqi atau mat istifham yang bermaksud pertanyaan.
Okey. Jadi kita lihat pula kat sini. Okay, kalau siapa nak mencatat surah-surahnya. Okay, jadi dan juga surah-surah kat mana dia terletak pun. Jadi semua memang 1, 2, 3. Memang inilah dia semua surahnya kat dalam muka surat ni. Memang ini sahaja yang dalam Al-Quran. Jadi saya cekkan penamaannya dalam segi menamakan dia. Maka yang sini Qul Allah. Okay, yang ni adalah daripada surah Yunus ayat 59. Allah yang kedua adalah dari surah An-Naml ayat 59. Kemudian yang perkataan yang ketiga, Al-An adalah dari surah Yunus ayat 51. Okay, surah yang kedua. Al-An yang kedua adalah dalam surah Yunus juga ayat 91. Tadi 51. Okay, sekarang 51 untuk tanggal yang ini. Okay. Kemudian yang ayat yang bawa Allah ini adalah sama dengan ayat yang atas tadi. Qul Allah azina lakum. Sama kalau kita lihat. Qul Allah azina lakum. Cuma dia sebutkan yang panjang kat depan ni dekat sini. Dia panjang sikit. Okay, kemudian yang terakhir adalah Dzakarain. Okay, ini adalah dalam surah Al-An'am ayat 143 ada satu. Kemudian selepas ayat ni ada lagi satu, 144. Sama juga, dia repeatkan ayat yang ini juga. Qul adzakarain harrama amil unsayain. Okay. Maka inilah dia semua tempat-tempat yang di mana ada terdapat di dalam Al-Quran untuk hukum bacaan mat ni. Yang kita harus panjangkan dia sebanyak 6 harakat di dalam Al-Quran. Ya, jadi awak jangan khawatir, memang ini saja yang dalam muka surat buku tilawati ini saja yang dalam Al-Quran. Tak ada lagi yang lain. Okay. Boleh semua? Okay, saya teruskan ya. Okay, baik. Jadi insya-Allah sekarang ni pembelajaran kita yang baru iaitu tentang hukum berhenti. Berhenti di dalam Al-Quran. Baik, jadi kita akan terdapat bahawa dalam Al-Quran ini adalah tambahan daripada para ulama-ulama Al-Quran untuk memudahkan mereka yang mungkin tidak tahu bahasa Arab, untuk kita pastikan kita bacaan kita dengan ayat dia yang sempurna, makna dia yang sempurna. Maka situlah ada tanda wakaf kita panggil kat sini. Walaupun sebelum tu kita ada tanda wakaf yang ayat, yang ayat tu memang yang terbaik lah kalau kita dapat berhenti, tapi kadang-kadang ayatnya panjang-panjang, maka dikeluarkanlah lambang-lambang seperti ini untuk memudahkan kita berhenti kalau tak tarik nafas, kalau kita tak cukup nafas. Okay, dan saya ingin maklumkan kepada anda sekalian, dalam kita mempelajari tanda-tanda berhenti ni bukan bermaksud mesti kita nampak mim kita mesti nak berhenti kat situ. Tak semestinya. Mesti nak kena berhenti dekat qaf lam. Itu satu fahaman yang salah. Sebenarnya kita boleh jalan terus saja. Maksudnya kalau nafas kita ada, kita boleh jalan je terus pada ayat yang ada walaupun ayat tu ada mim. Okay. Tetapi kalau kita jalan terus, lepas pada mim baru satu ayat, lepas mim kita dah tak ada nafas. Yang tu sebabnya kita harus mengetahui keadaan nafas kita lah. Kalau kita rasa kita dah hampir tak cukup nafas, baik kita berhenti kat sini. Daripada kita sambung tapi tak kesampaian sampai dekat akhir ayat maksud dia. Okay. Maka menurut Imam Al-Jazari, iaitu kita mempelajari cara bacaan Imam Al-Jazari, dia kata sebenarnya tiada wakaf yang wajib atau tiada wakaf yang haram di dalam Al-Quran. Okay. Sebenarnya tak ada yang benda, tak ada satu pun benda yang wajib. Kalau walaupun cakap mim tu maknanya mesti berhenti, bukan maksudnya tu mesti. Maksudnya maknanya bagus, elok sangat berhenti kat sini kalau nafas kita tak cukup macam itu. Okay. Kemudian
Kemudian saya mengkaji juga bagi mereka, katakanlah ada lambang-lambang ni semua untuk sebagai indikator kepada kita. Kemudian nafas kita dah tak cukup. Nafas kita dah tak cukup. Boleh kata sebagian imam kata boleh berhenti je dekat mana-mana. Okey, kemudian ambil bila nak sambung ambil satu perkataan sebelumnya. Ataupun seperti mana yang Siti katakan bagi siapa yang ada buku, maaf saya lupa nak scan page yang belakang tu, dia ada kasih clue dia, iaitu awak boleh refer muka surat sebelum akhir. Muka surat 67. Okay, bagi siapa yang ada buku 67, dekat situ dia ada cakap tentang perkataan-perkataan dipanggil conjunction. Conjunction seperti mana yang Siti pun ada cakap semalam, boleh mula dengan dekat yang ada waw, ataupun ada fa, ataupun ada imma, summa, hatta, walakin. Jadi ni awak akan dapat dalam surat 67. 67. Jadi katakan kita berhenti kat mana, kita ambil lah daripada conjunction tu untuk kita mulakan bacaan. Itu salah satu clue-nya. Okay. Baik, sekarang ni kita nak mempelajari tentang tanda-tanda dia. Okay. Yang pertama, kita nampak huruf mim. Mim sini. Jadi, kita mesti tahu bezanya antara mim ni dengan mim yang iqlab. Okay, jadi ulama kasih beza. Okay, manakala yang mim yang iqlab tu, yang mana kita kena tukarkan bacaan dia tu, mim dia tu panjang. Mim tu ekornya panjang macam gini. Ekor dia panjang macam itu. Sementara kalau tanda untuk waqaf, hanya mim yang pendek. Ekor dia pendek saja. Jadi itu maksudnya tanda waqaf. Jadi tanda yang ini maknanya makna tam, okay, ataupun dalam sebahagian pada buku tajwid, nama untuk waqaf yang mim ni adalah lazim. Okay, lazim. Lazim tu maknanya kalau kat situ kata berhenti, stop, maknanya boleh berhenti, yang bagus berhenti dekat sini. Jadi lazim atau tam, memang belakang ni kan, ni tam, dia ambil daripada sini. Qaf, daripada mim ni, short form of mim. Okay, atau lazim pun belakang dia mim juga. Okay. Jadi maksud dekat sini bahawa ayat yang kita baca tu adalah telah cukup sempurna maknanya. Maka apa yang kita buat kalau kita waqaf dekat sini, kita sambung selepasnya terus. Sambung ayat selepasnya, tak payah nak repeat lagi. Okay, ni ayat sambung selepasnya. Kemudian, yang kedua, qaf dengan lam. Okay, ni sebenarnya huruf ni lam. Lam yang menunjukkan, lam ni sebenarnya, okay, ejaan panjang dia. Waqaf. Okay, maknanya sebenarnya ini short form daripada qaf lam. Saya nak beri ilmu kepada anda, okay, apa maksud qaf lam ni. Okay, maksud dia waqaf maknanya berhenti, aula. Aula tu lebih baik. Jadi oleh kerana panjangnya takkan dalam Quran tu waqaf aula tu berhenti lebih baik, maka dia ambillah yang dipendekkan dia, maka dia ambil huruf qaf dengan lam dia. Okay, jadi bahasa Arab punya apa tu, ejaan bahasa Arab tu qaf, lepas tu lam tu dia sengitkan gini. Okay, itu huruf lam. Pasal lam dia tu macam ya kan? Jadi ini atas ni lam, ini ya dia. Tu dia. Maka jadilah dia waqaf lebih baik. La tu aula, lebih baik. Okay. Sama juga dengan huruf sod lam ni. Okay. Sod lam ni adalah depan ni, daripada waqaf tukar jadi wasal. Wasal maknanya sambung. Okay. Wasal maknanya sambung. Jadi kata kat situ, padam pula. Okay, wasal. Jadi dia ambil kalimat sod dia, wasal aula. Sambung lebih baik maksud dia kat situ. Wasal aula, sambung lebih baik. Jadi dia ambil kalimat sod dengan lam aja, maka jadilah dia sod lam.
la mengayak. Okey, maknanya sambung lebih baik. Okey. Yang ini jaiz, dia ambil daripada kalimat jim yang di tengah dia. Yang ni tiga apa tu? Tiga dot. Yang bermaksud yang berikat. Ta'anuq itu maksudnya yang terikat. Berikat ke terikat ke. Terikat dia macam mana? Nanti saya terangkan. Jadi sekarang ni saya fahamkan awak dia punya simbol dia, maksud dia tu apa dulu. Okey, yang ni maksudnya yang terikat antara dua dia dua-dua dia terikat. Okey, kalau kita stop kat sini, kita kena sambung kat sini. Kalau kita sambung kat sini, kita stop kat sini. Ataupun tak nak sambung dua-dua, terus baca pun boleh. Baca terus semua. Maknanya dua-dua tak stop pun boleh kalau nafas kita. Nafas kita boleh. Okey, yang ini janganlah. Jangan kita berhenti. Jangan berhenti dekat sini. Ini bahaya. Jangan berhenti dekat sini kerana kalau kita berhenti dekat sini, mungkin maknanya tu akan lari. Akan berubah maknanya. Okey. Kalau boleh dapat teruskan, terus baca. Okey, baik. Tadi saya cakap kat sini, kalau kita berhenti dekat mim ni, kita sambung je terus bacaan selepasnya. Okey. Sama juga kalau kita berhenti dekat qaf lam ni, kita berhenti dekat situ, kita terus sambung aja bacaan selepasnya. Okey. Kalau kita berhenti dekat shad lam, okey, wasal aula, maknanya lebih baik kita sambung, katakan kita berhenti kat sini. Jadi, sebaiknya kita ambil beberapa perkataan sebelumnya. Ambil beberapa perkataan sebelumnya kerana ayat dia tu belum complete. Jadi tolong highlightkan untuk shad lam ni, kalau kita berhenti dekat situ, kita ambillah satu perkataan ataupun dua perkataan sebelum dia baru kita sambung bacaan. Untuk yang ini saja untuk shad lam. Untuk jim sama juga, berhenti dekat situ terus baca selepasnya. Untuk ta'annuq ni, dia sama ada salah satu baca terus baca yang selanjutnya. Yang ini lam ni sama macam shad lam. Okey, kalau kita terberhenti maknanya memang dah tak ada nafas dah. Ataupun kita berhenti selepas dia sikit. Okey, kemudian dah berhenti selepas dia sikit. Kemudian kita ambil beberapa perkataan sebelum dia. Sebelumnya. Yang ni penulis dia ada mengatakan bahawa sign yang la ni kata ada sebahagian mushaf yang printed yang Majma' Al-Malik Fahad ni, kata ada yang dah tak pakai, dia dah keluarkan perkataan la ni. Jadi kalau siapa yang old printing, maknanya ada, yang new semua mungkin dah tak ada lagi dah la ni. Dia dah hilangkan. Okey. Jom. Kita tengok Baik, sekarang tanda waqaf mim. Jadi kita berhenti dekat sini, sambung bacaan selepasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullah. Itu dia. Kemudian katakanlah kita tak nak berhenti kat sini, nafas kita rasanya masih lagi banyak, boleh, tak jadi satu masalah. Baca terus sampai ke ujung ni pun boleh. Itu yang saya nak beri perhatian kepada anda. Boleh, kalau nafas awak cukup, boleh baca terus. Okey, yang kita selalu berhenti selalunya dekat tempat yang tanda, yang ada nombor kan, yang ayat tu dah complete tu. Boleh. Okey. Jadi ini sebagai satu apa? Jadi tanda-tanda ni adalah sebagai satu panduan untuk membaca saja. Panduan untuk pembaca. Jadi yang ni qaf lah, maknanya waqaf aula, lebih baik berhenti. Yang sini pun ada jaiz. Jadi kalau kita rasa nafas kita mampu nak baca sampai sini, baca. Kalau rasa tak larat, tak sampai, sampai sini, stop sini dulu. Nanti baru sambung lagi yang kedua. Wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra. Itu untuk qaf lam. Wasal aula. Lebih baik sambung.
Qulillahi syafa'atu jami'a. Lepas tu nak sambung dia macam kena baca lagi sini balik. Ke jami'an lahu. Qulillahi syafa'atu. Okey, katakanlah kita ambil satu je perkataan sebelum ni. Jadi sebahagian ulama mengatakan tak jadi masalah, tak menjadi satu hukum yang sampai berdosa kerana orang yang pembaca tu Allah SWT Maha mengetahui. Kalau orang pembaca tu dia bukan orang yang faham bahasa Arab, dia tak tahu bahasa Arab, maka dia buat sedaya yang mampu dia ambil satu huruf lah katakan, ataupun dua huruf. Kerana dia tahu soalan ni kena ambil satu, tak jadi satu masalah. Dia hanya akan jadi hukum berdosa bagi mereka yang faham maknanya tapi tak beramal dengannya. Dia faham maknanya, dia tahu makna tu akan berubah, kemudian dia main hantam aja baca. Okey, maka ketika itu ulama mengatakan baru dosa bagi orang pembaca yang sudah faham. Kita boleh ambil dekat sini. Jami'an lahu mulkus samawati wal ardh. Sama juga sebabnya kalau kita boleh sambung terus. Katakanlah di tangan Allah lah syafaat, pertolongan semuanya dan baginya kerajaan langit dan bumi. Semuanya baginya kerajaan. Jadi kalau kita nak sambung sini jami'an lahu mulku sama lagi baguslah. Samawati wal ardh. Kita stop kat sini satu. Lepas tu sambung balik wal ardi sambung lagi ayatnya. Ini sama juga seperti mim, boleh terpetik kat sini, tak jadi masalah. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Ini surah Baqarah ni. Okey, jadi itu boleh berhenti dia keadaan dia macam huruf mim, macam waqaf mim, waqaf lazim ni yang pertama ni, keadaannya tu. Okey, harus boleh kita berhenti, boleh kita sambung. Okey. Kalau yang ini yang tiga dot ni, okey, ini awal surah Baqarah ni kan. Zalikal kitabu la raib. Katakan saya berhenti kat sini. Maka saya harus sambung yang kedua. Ambil pada sini terus fihi hudal lil muttaqin. Ataupun saya nak berhenti yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Okey. Tapi dalam keadaan nanti ada tertunjuk kat belakang tu, kalau dalam keadaan dia tu dekat tempat wakaf, maka kita macam biasa, cara muamalahnya tu biasa saja, diwakafkan saja. Yang kat sini sebaiknya jangan berhenti dekat sini. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfirah. Katakan tak cukup nafas. Salihat. Sambung ambil kata sendi. Wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun. Ada ayat lagi selanjutnya. Jadi kenapa? Kerana ini dah cerita tentang Allah SWT telah menjanjikan bagi siapa yang beriman dan beramal soleh bagi mereka pengampunan Allah SWT. Jadi kalau kita stop kat sini, Allah telah berjanjikan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Janji apa macam itulah soalan dia, janji apa belum macam ayat dia belum memang di situ dia kata kenapa lah pasal ayat dia belum sempurna, belum cerita dia belum habis, awal dah terstop. Jadi sebab tu kita ambil dan beramal soleh bagi mereka pengampunan. Okey. Boleh insya-Allah. Jadi dengan adanya kita sambung dengan kata-kata sendi, dikatakan kata-kata sendi contohnya waw, sambungnya dengan fa, kat fa, jadi itu semua memudahkan kita untuk menyambung bacaan kita tempat-tempat yang sesuai. Ada apa-apa soalan tentang tanda wakaf ni? Ada soalan tak?
Tak ada Ustazah. Okey, baik. Alhamdulillah, insyaAllah. Sah, Kita sambung. maaf. Ya, ada yang tak? Nora, tadi yang lam tu dia ada tulis only in mid verse kan? So lam tu ada juga yang akhir juga. Macam Apa tanda tu? yang akhir. Only in Lam. mid verse mana dia? Lam. Ah, Okay, ni dia kata only in mid verse can't stop. So Can't stop. kalau Because meaning and citation, yes. okay, ada juga yang lam yang kat belakang lah. Yang itu dah boleh stop lah. Seperti Biasanya lam ni dia nak cakap biasa lam ni hanya kita akan nampak dia dekat dalam middle of the verses. Dia tak ada dekat akhir ayat. Jadi kalau kita dekat mid verses, kalau kita nampak ada lam, probably kita make sure nafas kita cukupkan lah. Kalau dah kalau dah darurat dah tak boleh nak stop, sebenarnya seperti mana yang saya cakap tadi, sambung ambil depan sikit. Kerana maknanya supaya lebih sempurna. Okay, terima kasih. Okay. Baik, jadi selepas daripada muka surat tanda wakaf ni, selanjutnya semua adalah sebagai suatu penambahan untuk kita cara-cara bacaan apabila kita wakaf. Jadi ada sebagainya anda dah tahu dah bagaimana untuk baca. Cuma mungkin anda belum tahu, oh punya dia ada hukum. Macam gitu. Okay. Jadi insyaAllah hari ni agak ringan sikit bagi saya yang selanjut ni kerana dia hanya membincangkan tentang bagaimana kalau kita nak berhenti. Jadi ayat tu contohnya perkataan tu hidup, jadi macam mana bunyi dia kalau dia berhenti. Okay, jadi awalnya tu yang kita akan pelajari hari ini adalah tanda waw dan ya yang mati sebelumnya sukun sebelumnya berbaris atas. Kemudian kita nak wakafkan dia, bacaan dia kita nak berhenti. Ni kalau dot ni maksudnya kita nak berhentikan bacaan. Okay, contohnya wala naumun. Okay, mon. Jadi wala naum. Macam gitu. Jadi kalau nak katakan sebelum kita tahu tajwid ni pun kita dah tahu dah macam mana nak wakafkan. Kat sini kita lebih kita mempelajari dengan lebih kita tahu hukum dia sekali. Okay. Maka hukum ya dan waw yang mati sebelumnya baris atas, sebelumnya baris atas. Ingat kalau mat tabi'i waw tu kalau mat tabi'i yang biasa waw dia tu tak ada tanda. Ingat kalau mat tabi'i waw dia tu tak ada tanda. Kemudian sebelumnya tu baris depan. Sedangkan yang ini waw mati sebelum baris atas. Begitu juga dengan ya. Biasa kalau ya yang tak bertanda, dia tak ada tanda kerana sebelum dia tu baris bawah. Jadi yang ini bukan mat tabi'i. Dia hanya ya dan waw yang mati sebelumnya berbaris atas. Dan kita nak wakafkan, kita nak berhentikan bacaan kita. Maka pada ketika itu, atau ulama tajwid, apabila kita berhentikan pada perkataan yang ya atau waw yang mati, dan sebelumnya bertanda baris, maka kita panjangkan perkataan dia yang kedua tu, the second last letter, reciting 2, 4, 6. Boleh baca 2 ataupun 4 ataupun 6. Kerana apa? Contohnya kalau orang nak buat belagu kan, dia nak panjangkan, maka itu dibaca. Kenapa nama dia lin? Lin maksudnya lembut. Lembut ataupun kita panggil lunak. Very soft. Soft macam mana? Maknanya bila bacaan kita lembut aja berhentinya. Jadi kat sini dia buat contoh. Ini dalam ayat kursi. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Tu dia punya naum tu boleh dipanjangkan. Minta maaf saya nak ke tandas pula lah rasanya. Sekejap, pause sekejap ya. Lepas hari raya ni kita panggil panggilan alam pagi-pagi ni. Pula tanda dia. Mana saya punya mic untuk nak mute ni? Tak keluar pula mic saya ni. Cek
Alhamdulillah. Semua mohon maaf. Okey, baik. Jadi, kita lihat kat situ bacaannya pada ketika itu adalah lembut. Okey. Sambung kat sini. Quraish. Tengok ya dia tu mati. Belum tu baris atas. Li'ilafi Quraish. Jadi Raish tu boleh baca 2, 4, 6 harakat. Okay, tapi dia tu lembut aja. Raish. Okay, maka itulah namanya mad min. Mad yang kita berhentikan dengan lembut saja. Okay, lembut saja bacaannya. Okay. Seterusnya dalam pembacaan bila kita nak berhenti adalah yang tadi waw dengan ya yang mati sebelumnya baris atas. Sekarang ni mad tabi'i. Kalau kita berhenti pada huruf-huruf yang akhirnya tu sebelum perkataan yang akhirnya adalah mad tabi'i. Tu. Contohnya baris atas untuk alif, baris depan untuk waw, baris bawah untuk ya. Okey. Jadi bacaannya macam mana? Okay, jadi dikata kat sini. Tu namanya mad aridis sukun. Okay. When stopping at any words with alif, waw, ya, kita panggil mad tabi'i, as second last letter. Jadi adalah mad tabi'i ini adalah the second last letter. Prolong the second last letter reciting 2, 4, 6. Jadi sama macam mad lin tadi. Bila berhenti je kebanyakannya semua kita boleh panjangkan 2, 4, 6. Ending with the last letter short sound. Okay. Jadi contohnya kat sini, jadi kat sini awak nampak ada 2 kolom. Kenapa dia buat 2 kolom? Dia nak cakap tulisan dia macam gini. Bila awak berhentikan, maknanya ha dia tu awak kena wakafkan. Jadi saya rasa ini semua orang dah tahu. Okay. Jadi inilah cara kaedah buku tu dia nak mengajar kita. Allah. Jadi, Qul sadaqallah. Jadi yang panjang dia, Allah dia, lah dia yang ada alif panjang, ha dia pendek. Okay, Islam. Yashrah sadrahu lil Islam. Lah dia tu yang kita panjangkan 2, 4, 6. Okay, nak panjang pendek, kalau paling-paling nak baca macam biasa, sadrahu lil Islam. Okay, tu dua harakat. Okay, sama juga dekat sini. Yazlini, ni mad tabi'inya kemudian nun kan. Jadi nak kata semua orang dah tahu dah cara bacaan gitu. Cuma kat sini ni baru kita pelajari, oh punya memang ada hukum dia. Iaitu boleh baca sampai 2, boleh sampai 4, boleh sampai 6. Okay. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Gitu. Okay. Jadi namanya bagi hukum ini adalah mad arid lis-sukun. Mad arid maknanya, arid tu maksudnya mendatang. Arid ni maksudnya mendatang. Mad yang dia mendatang. Kenapa dia mendatang? Memula dia tak ada apa-apa. Tapi oleh kerana kita nak wakaf padanya, maka dia baru mendatang. Kerana apa? Lisukun. Kerana kita nak mensukunkan huruf selepasnya. Ni macam ni kan. Kita nak sukunkan huruf yang selepasnya. Pada awalnya dia tak sukun. Tapi sekarang ni oleh kerana kita nak berhenti dekat sini, maka kita sukunkan dia, maka hukum ni pun datang. Jadi suatu hukum yang mendatang kerana kita menghentikan bacaan. Itu maksud dia. Boleh itu semua cara bacaan bila kita nak wakaf. Ini juga sama. Ini juga banyak bila saya mengajar tadarus, banyak yang dah tahu baca ni macam mana. Cuma mungkin ada yang tak tahu nama dia tu apa. Jadi ini tentang baris 2 di atas. Yang kita selalu baca di akhir ayat. Di akhir ayat ada 2 barisan di atas atau kita panggil fathatain. Ada 2 baris atas. Kemudian lepas dia ada alif. Ataupun kalau tak alif pun, alif dia macam ya.
Ada dia macam ya, 2 di atas, maka ketika itu bacanya jadi alif. Bacanya seolah-olah dibuang satu baris dia. Jadi maksudnya macam gini. Daripada 2 baris jadi 1 baris. Jadi satu baris. Okey, mahison. Kalau kita belajar dulu mahison jadi mahisa. Okey, apa nama dia? Nama dia mad iwad. Iwad tu maksudnya gantian. Mad gantian, iaitu ganti apa? Gantian daripada tanwin kepada satu baris sahaja kerana diwakafkan. Dan panjangkan 2 harakat. Dia mad gantian. Saya bacakan aja yang kat bawah ni. Okay, pada atas ni. Man istata'a ilaihi sabila. Jadilah dia baca 2 harakat. Inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Ra dia 2 harakat. Jadi tak boleh baca khabiran lagi. Semuanya baca khabira. Jadi mungkin ini sebagai suatu, ada orang kadang-kadang kita ni confused. Ini nak baca macam mana? Yang ni nak baca musam aja ke atau baca musamma? Jadi dengan adanya pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat satu keyakinan bahawa kalau 2 baris 2 di atas, jadi ya ni ibaratnya macam alif. Kalau bahasa Arab ni alif maqsurah, dia masih kategori alif juga. Jadi kita baca sama juga dengan bacaan alif. Lakana lizaman wa ajalum musamma. Ma. Baris kan? Baris atas. Seterusnya. Ini yang terakhir. Pelajaran terakhir kita hari ini, iaitu mad badal. Huruf hamzah. Hamzah apa huruf baris atas sebelumnya alif, atau hamzah baris bawah sebelum dia ya, u sebelum dia waw. Jadi ini semua macam tabi'i, betul? Kalau kita tengok alif dia tak ada baris, ya dia tak ada baris, waw dia tak ada baris, alif dia tak ada baris. Maka itu mad badal. Jadi itu when hamzah meets alif, waw and ya, prolong recitation to 2 beats. Ini saja. Okey, yang ini dia bukan pasal wakaf. Dia tentang bacaan kita baca panjang di awal. Badal tu lebih berlakunya pada awal. Badal maknanya tukar. Tukar apa? Tukarkan asalnya 2 hamzah yang bertemu, kemudian jadi ini untuk sebagai satu informasi lah mengapa dinamakan badal itu adalah kerana pada asalnya, contohnya kalimat amanu kat sini. Ini kalimat amanu ni. Ini dia mad badalnya. Actually kita kalau kita tak tahu pun maknanya memang pun kita baca panjang pasal kita nampak hamzah. Cuma ini dia ada nama khusus bagi hukum-hukum di awal perkataan yang dengan hamzah. Itu saja. Jadi maka ini kenapa dia ada hukum dia sendiri, kerana dia kata pada asal tulisan Arabnya adalah 2 hamzah. A dengan ini tulisan asal dia. Manu 2 hamzah yang bertemu, kemudian 1 berbaris atas. Maka pada ketika itu dia tukarkan, dia buang. Maka dia kata untuk nak memudahkan bacaan, bacaan Al-Quran, maka hamzah tu dihilangkan. Dihilangkan hamzah dia dengan alif dia, jadi panjangnya, jadi kita hanya baca amanu.
Jadi panjang tu menunjukkan supaya memberitahu orang Arab bahawa dia adalah dua hamzah. Okey, amanu. Sebab tu ada panjang tu. Amanu. Jadi pada asalnya amanu. Okey, ini satu ilmu pengetahuan tambahan je lah bagi awak. Bukan maksudnya awak mesti nak kena tahu. Dia tak ada kaitan pun awak nak tahu macam mana asal dia. Yang penting bacaannya dengan betul. Okey, bacaannya dengan betul. Di sini. Laula utiya ni dia, kalimat dia. Utiya. Asalkan kalau kita, contohnya sebelum ni kita tak tahu, yang penting kita akan tahu baca panjang kerana waw dia tu tak ada baris. Waw dia tak ada baris, jadi dia kita baca panjang. Itu dah cukup, itu mencukupi. Itu saja. Memang itu saja pengetahuan dia. Cuma hari ini, baru dah kita tahu apa-apa hamzah di awal perkataan tu, rupanya dia ada hukum dia yang tersendiri. Tu bacaannya tu memang kita mesti dua harakat. Okay. Ustazah, sorry nak tanya. Ya, silakan. Yang amanu tu alif dia ada kosong kat atas tu. Ya. Dia bukan cepat Ustazah. Amanu qalu. Yang ini dia punya bukan, pasal ada waw. Okey. Jadi kita abaikan aja alif ni. Kita panjang, kenapa kita panjang bukan pasal alif, kita panjang pasal ada waw. Kalau tak ada waw dan laju. Kalau tak ada waw, memang. Contohnya ana, nanti kita akan sampai satu pelajaran yang ana dia atas dia memang bulat juga. Kan? Yang ni memang kena cepat. Okey, faham. Okey, ana. Okey, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Jadi yang sini selalu kita akan nampakkan macam itu kan ada waw. Pasal kita dah panjang kat sini, jadi dia sengajalah. Jadi oleh kerana awak dah panjang kat sini, jadi alif ni dia tak payah, tak ada fungsi apa-apa. Okay, ini semua cara tulisan dalam bahasa Arab nak menunjukkan kenapa alif ni sebagai satu ilmu juga. Jadi lihat kat sini dalam kita membaca Al-Quran, cara pembacaan Al-Quran dia banyak kaitannya dengan bahasa Arab. Kaitannya dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia macam-macam kaedah dia. Jadi kat sini sebenarnya pada huruf asal tu ada nun. Jadi bila nun tu dibuang, maka digantikan dengan alif saja. Tapi alif ni tak berfungsi. Tapi untuk tulisan harus kita taruhkan supaya orang tahu bahawa pada asalnya ada nun yang dibuang. Jadi itu hukum bahasa Arab. Jadi kita tak payahlah nak susah. Kan cuma lu mesti kena panjang. Kerana apa? Lu tu menunjukkan jamak, menunjukkan plural. Kalau kita terbaca pendek, qalulau, tu dah seolah-olah menjadi seorang. Sedangkan ini dia cerita tentang ramai orang. Qalu, mereka mengatakan. Maka ini hanya dalam penulisan Arab yang mana dia harus taruh ni sebagai satu indikator bahawa nun telah dibuang. Bacanya still kena panjang lu. Qalu laula utiya mithla ma utiya Musa. Jadi ni ada dua utiya yang mana di awal perkataan. Jadi harus kita panjangkan dia. Okey. Man amana, ni amana pun kena panjang. Bani rasulan ila bani Israel. Yang ini macam tak ada. Yang ini Israel bukan hukum mad badal. Yang ini yang kita baru belajar. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah kat dalam satu perkataan ni mad wajib muttasil ni. Ni mad wajib muttasil bukan dalam bab ni. Habis kat situ. Itu ni lah dia 4 row ni tentang mad badal. Sedangkan yang kat bawah ni bukan pasal mad badal lah. Tolong siapa yang ada buku boleh buat catatan. Yang kat bawah ni bukan pasal mad badal. Dia dia tambahkan dengan tentang cara membaca yang macam ni, macam mak iwat ni. Ni. Maka kat sini dia tambahkan bacaan tentang, sebab tu dia kasih ada 2 row kat sini. Dia kasih 2 indication. Ni satu, ni satu. Kan dia cakap ayat. Sedangkan row 5 hingga 8 tu adalah when stopping at hamzah. When stopping kita dekat hamzah yang bertanwin dulu di atas. Ataupun yang hamzah yang ada alif di atas. Except, kecuali ta marbutah. Kita tengok ta marbutah yang ta marbutah tu tak termasuk Maka pada ketika itu hamzah tu haruslah kita bacakan for 2 bits of fathah. Jadi maksudnya apa? Sawa'an. Jadi
sawa'a. Ni pun satu benda yang bagi saya kita kadang-kadang confuse. Nak bacakan dia jadi sawa'. Biasa kita nak gitu je bacakan, saya kita nampak tak ada alif. Oh, kali rupanya sekarang ni kita dah mengatakan bahawa mana-mana hamzah yang kita wakafkan, yang dia bertanwin dua di atas, maka kita harus buangkan satu tanda dia ni, jadikan dia jadi satu je. Jadi harus masih seolah-olah kita ada baca alif. Laisu sawa'a. Masih kena baca ni. Tu, when stopping read as this. Insya'a. Tu kena baca insya'a. Jadi hamzah ni dia fungsi dia macam alif. Jadi yang ni biasa kita tak confuse. Syai'a, kita akan baca syai'a pasal kita tahu ada alif. Kan dia macam mat yang iwat yang kat depan yang apa tu dalam page ni. Kan? So kita nampak ada alif. Jadi kita pasti kita kasihkan dia bacaan dia dua baris di atas jadi satu. Jadi alhamdulillah hari ni kita lebih yakin kalau kita baca nampak hamzah dua di atas di akhir perkataan, rupanya kita kena baca dia seperti alif juga. Insya'a, bina'a, semuanya jadi gini. Ini yang kita nak kena beri perhatian. Okey. Manakala yang tadi tu dia cakap bukan pada ta. Yang bukan pada ta tu kerana kalau ta di akhir kita tak bacakan dia ta, dia jadi ha. Nanti kita akan sampai bacaannya nanti insya-Allah. Okey. Okey, jadi itulah alhamdulillah semuanya berkaitan tentang mewakafkan bacaan. Kan, yang mewakafkan bacaan pada hari ini selepas kita belajar tanda wakaf. Okey, kita pergi balik tanda wakaf. Ni lepas kita baca tanda wakaf ni, kemudian seterusnya semuanya berkaitan. Okey, contoh minta maaf. Tadi kan saya nak kasih contoh tanwin kalau ha tu yang tadi kan. Jadi kalau kat sini kita tahu biasanya kalau kita wakafkan dia macam mana? Lahum maghfirah. Roh jadi seolah-olah jadi ha gitu je. Maghfirah. Ataupun kita panggil ha dia. Dekat sini innaha baqarah. Jadi ha. Dia tak jadi ta. Dia tak boleh jadi baqarat. Tak boleh ta. Kadang-kadang kalau kita tahu, kalau kita wakafkan dia dengan ta, bunyi dia macam gitu. Tapi sebenarnya kalau ta yang simple ni, apabila kita berhenti, dia menjadi ha. Jadi kalimat huruf ha. Baqarah. Okay, kita ambil setiap satu page sempat dua kot, dua pembaca. Boleh Ini pembaca pertama, pembaca kedua untuk mad arid sukun. Untuk mad lin ni. Untuk mad lin. Okay, sila. Siapa nak baca? Kamilin. Siapa nak volunteer cuba baca mad lin ni yang kita berhentikan padanya. Boleh panjang 2, 4, 6. Boleh panjangkan bacaannya sampai 2, 4, 6. Ustazah saya baca. Ya. Ira. Okey, sila Ira nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yudi'na auladahunna haulaini kamilain. Okey. Rasakan lembut bacaannya kan? Lain gitu kan? Jadi itulah dia. Nama dia pun sama, lembut lin. Okey. Okay, kemudian terima kasih Ira. Pembaca kedua. Saya baca saja. Sila Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Yarawnahum mithlaihim ra'yai. Sorry. Yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Ra'yal ain. Yang ini Siti kena lebih sikit dengung. Yarawnahum gitu. Dia punya dia tu, dia punya humming dia tu yang lama. Okey. Yarawnahum mithlaihim ra'yal ain.
Aywa, okey, betul. Okay, terima kasih Siti. Baik, seterusnya yang mana kita berhentikan bacaan yang ini al-aridus sukun. Ambil dulu di bawah. Okey. Yang pertama dan yang kedua. Okey, sila. Al-aridus sukun. Yang ini mad tabi'i. Jadi kita panjangkan mad tabi'i sebelum akhir bacaan kita. Kita nak wakafkan kat situ. Okey, siapa nak baca? Cuba Ustazah Azizah. Aziza, sila cuba Aziza. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Betul. Terima kasih. Jadi dir, gitu kan? Okey. Baik, terima kasih Aziza. Seterusnya, baca yang kedua. Saya cuba Ustazah Ya, Rohaida. Rohaida. Sila Rohaida. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tu'aduna la'ati. Kalau nak berhentikan dia macam mana? Dia punya ta dia. Jadi Dia satu baris. Tak boleh. Kalau untuk baris bawah tak boleh jadi satu baris. Okay? La- Dia kena berhenti dia la'at. Okey. Bunyi saja. Jadi yang kita panjangkan dia ni yang kita panjangkan. Kita lihat kat sini kerana hamzah dia dekat tengah-tengah lam alif. Jadi itu menunjukkan bahawa hamzah tu baris atas, selepas dia alif yang tak berbaris. Okey. Itu yang membuatkan dia kena panjang. La'at. Macam gitu. Okey. Jadi tadi bunyi saja. Okey. Sila. Okey. Sila Raida. Innama tu'aduna la'at. Betul. Okey. Ini untuk ta yang terbuka. Okey, manakala ta yang kecil tu kan kat sini, ni ta terbuka jadi mati tu nampak dekat tanda yang saya bulatkan tu. Manakala kalau ta marbutah yang sini, okey, tuqah dia jadi ha, tengok. Dia jadi ha. Jadi kalau contohnya untuk ayat ni, okay, cuba Rohaida baca, saya nak dengar boleh Rohaida yang atas ni. Yang nombor 3 ni, saya buat nombor 3. Illa an tadtaqu minhum tuqah. Betul. Minhum tuqah. Jadi qa dia ni boleh kita panjang sampai 2, 4, 6. Okay, kalau saya nak baca panjang pun, tapi yang kat sini ha dia ni mesti pendek. Illa an tattaqu minhum tuqah. Okey, ha dia. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okay, seterusnya, ini adalah mad iwad. Ambil sini. 1, 2. Okey, siapa nak baca? Ini selalu kita dah tahulah ni macam biasa bacaannya. Banyak orang dah tahu bacaannya. Ada siapa nak volunteer baca yang pertama dan yang kedua? Haryani cuba Ustazah. Okey, sila Haryani. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajiduna anha mahisa. Okay, betul. Alhamdulillah. Terima kasih Haryani. Okey, Terima kasih sambung. Ustazah. Pembaca yang kedua. Terus saya cuba. Nora. Okey. Inna Allah kana aliman hakima. Terima kasih Nora. Jadi inna apa yang kita dah belajar dengungnya. Okey. Dan seterusnya. Okey, seterusnya ni mad badal yang kat atas ni dulu Kita ambil yang kat sini dulu. 1. Ni, sorry. 1. Okey. Okey, nombor 1. Siapa yang nak cuba? Ni mad badal. Yang mana kita harus baca panjang aja untuk U dia. Ada siapa nak baca nombor 1? Mad badal ni.
Okey, dah cuba Ustazah. Sila Ira, sila baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul Yang ni Ira, yang ni Ira, yang bawah dia Ira. Oh, bawah dia. Okey, maaf. Please. Qalu laula utiya mithla ma utiya Musa. Saya dengar macam Ira tak panjangkan U dia. Utiya. Ira baca utia je gitu. Yang kena panjang ni U dia. U dia panjang 2 harakat. Okey, saya cuba lagi. Silakan. Qalu laula utiya Qalu laula utiya mithla ma utiya Musa. Bila yang sini awak jadi cepat. Awak tu confuse yang belakang ni. Yang belakang ni memang cepat. Okay, saya baca ya. Qalu laula utiya mithla ma utiya Musa. Utiya Musa. U dia tu. Baca panjang. Cuba lagi Ira. Okey. Qalu laula utiya mithla ma utiya Musa. Betul. Jadi inilah dia yang kita nak kena jaga. Jangan kita tak panjangkan U dia. Okay, U dia kerana hamzah ni. Kalau kita dah tahu dia punya asal usul dia tu. Dibuang kemudian harus dipanjangkan. Baik, seterusnya contoh nombor 2. Siapa nak cuba? Cuba Ustazah. Lina, sila Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Ni khir dia tak boleh panjang. Wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Dia boleh panjang tak Lina? Panjang sikit Okay. Tak, saya nak tanya awak. Boleh panjang ke tak? Kalau gini, nampak tak? Hamzah dia in the middle of alif lam. Maknanya panjang ke pendek? I'm not sure because normally it's panjang, right? But is Yes, there panjang, panjang, betul. when is it that is short? Okay, kalau hamzah tu in the middle of alif lam, ni panjang. Okay. Kalau hamzah dia taruh dekat atas alif ni, pendek. Oh, okay. So kalau in the middle, definitely panjang lah. Yes. About 2 bits like that. Kalau hanya macam ada alif kecil lah soalan macam ni. Okay. Okay. Terima kasih Ustazah. Sama. Ustazah, saya ada soalan, minta maaf. Ya, sila tanya. Yang ini wan nasara itu ya tak baca Zai? Yang macam ya Tak. tu. Yang ini Yang ini kah? Kejap. Mana saya punya Betul. pen? Ni Betul. betul yang saya tandakan. Tak baca. Dia fungsi dia adalah hanya sebagai menandakan dia tu alif yang memanjangkan untuk roh. Panjangan. Jadi kita bukan baca wan nasara ya. Awak tengok ni ada alif kecil ni kan? Betul. Alif kecil ni maknanya kat short tu maknanya untuk short. Jadi short dia kena baca panjang. Betul? Jadi untuk ra pun kena baca panjang. Kenapa ra ni kena panjang? Kerana yang ini. Alif ni ada ya ni. Melainkan kalau awak nampak katakanlah ini huruf yang sama, kemudian ada baris atas kat dia. Katakan. Kalau awak nampak baris, baru awak kena baca. Kalau ya yang ada baris, baru kita bacakan. Kalau ya tu dia bukan baris, setakat ada alif kecil, itu bukan untuk dibaca. Jadi senang aja dia punya clue kat dalam Al-Quran, kalau sesuatu tu dia berbaris, maknanya dia kena bunyi. Kalau dia tak ada baris, dia tak payah bunyi. Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Jadi mana dekat sini adalah suatu tanda panjang untuk roh. Ustazah, Sila. Mainura, saya ada pertanyaan tapi
Ustazah boleh tengok chat group tak? Pasal saya ada attach gambarnya. Chat group kena buka. Oh. Kalau pasal saya sharing jadi saya tak dapat buka chat group saya. Okey. Saya kena apa tu keluar daripada sharing nanti baru saya. Okey, nanti di akhir lah. Saya tak pasti tentang hukum tu. Okey, alright. Jadi memang pun kita dah dekat akhir ni, alhamdulillah. Ini adalah page kita yang terakhir. Okay, sebelum tu kita nak baca sini sikit dulu. Okay, nak baca ni. 1, 2, lepas tu kita stop sharing ni. Okay, silakan. Satu orang aja pembaca, dia bacakan saya dua-dua ni. Seorang lagi. Bacakan Hamzah ni yang kita kena baca bariskan bunyi A. Siapa nak cuba? Saya nak cuba Ustazah. Rohaida. Rohaida. Okay, sila Rohaida. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansha'nahunna insya'ah. Rohaida ingat kalau tanda nampak tak ni? Nun dia tak ada tanda, maknanya dia apa? Nun dia tak ada tanda, nampak ni. Nun sorry ya, dia punya ni tak accurate. Tak accurate. Maknanya dia kena samarkan, disamarkan. Jadi kalau tak ada tanda kena samar. Yang kita dah belajar yang baru-baru ni kan, dia tak ada tanda. Apa-apa nun yang tak ada tanda, kita harus samarkan dia. Sama ada samar ke, sama ada dengung ke, sama ada masukkan ke. Ya, jadi kat sini ada dua nun yang tak ada tanda. Jadi kita kena tak boleh baca ansya'na, tak boleh. Macam itu. Ansya'nahunna insya'a. Kan dengar dia punya samar dia. Okay, sila Rohaida. Inna ansha'nahunna insya'a. Okay. Baik. Walaupun awak ni tak panjang sangat, nanti dia tak apa. Lain kali awak panjang ni. Ni nampak dia pendek tapi banyak benda yang kita nak kena baca dengung. Nun dia kena dengung lah. Nun dia ada lagi dengung lah. Ni kena samar. Ni kena panjang. Ni kena panjang. Okay. Okay. Tapi ala kulihal. Okay. Boleh. Baik. Seterusnya. Yang kat bawah dia. Rohaida. Min qablu walahum taku syai'a. Yang ni bukan walahum. Walam. Oi. Okay. Ingat yang ni tengok ni. Nun ni tak ada tanda. Maknanya kena samarkan juga. Sila. Min qablu walam taku syai'a. Syai'a. Dia baca panjang, dua harakat. Min qablu walam taku syai'a. Dia kita baca panjang. Sekali lagi Rohaida. Min qablu walam taku syai'a. Alhamdulillah. Lam taku syai'a. Rohaida. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Inilah dia bacaan kita pada hari ini. Nak tengok mana kat chatting dia. Oh, nak kena buka Kena buka cepat ni. Macam mana saya nak buka ni? Macam tak boleh nak buka. Kena download dulu ya? Ada kena download. Boleh buka Ustaz? Pasal saya tak tahu macam mana lagi nak tunjuk. Kejap saya try.
kat skrin semua? Nampak Ustazah. Okey, jadi kat sini soalannya Lina kan yang kat sini? Siapa? Nora. Oh Nora, sorry, minta maaf. Nora, jadi Noranya soalan ada Okey. huruf lam dekat sini. Pasal tadi kan kita belajar hukumnya bila lam kalau dia in the middle kita kena dia tak boleh stop lah. Tapi sekarang dia di lam ni di ayat yang dah telah akhir. Tapi depan tu sabdu. So macam mana kita nak sambung ataupun nak stop? Yang kadang-kadang tanda wakaf ni antara satu Quran dengan satu Quran kadang ada beza juga tau kadang-kadang. Kalau awak perasan lah, contohnya kat Quran nanti kalau saya baca tadarus dengan keluarga, nanti Quran suami adalah, Quran saya tak adalah, Quran lagi satu tak ada. Jadi kadang-kadang dia ni ikut, dia panggil apa, printing punya yang berbeza-beza. Okay, mungkin kalau dekat sini indikatornya kita ambil senang lah, oleh kerana kita dah belajar, yang kita applykan lah. Jadi mungkin pada ketika ini, seperti mana kita tahu kalau lah, kita jangan berhenti kat sini, kita sambung terus bacaan. Jadi untuk yang kat sini mungkin sebaiknya ada lam kat sini, kita terus sambungkan bacaan. Kita tengok wala akbaru illa fi kitabim mubinil liyajziyah. Jadi kita sambungkan aja lah bacaan kalau dekat sini. Kerana saya nak ambil maknanya kita tengok apa yang kita nampak sekarang. Okay, kalau lah ada sebahagian Quran ayat yang sama tapi tak adalah. Okay, mungkin pada ketika itu pembaca yang nampak ni, okay, tak payah tanda lah, bolehlah saya berhenti kat sini pasal dia pun tanda wakaf. Tapi kalau contohnya Quran awak ni ada tanda lah kat situ, maka teruskanlah bacaan. Teruskan bacaan ke liyajziyah. Jadi wala akbaru illa fi kitabim mubinil liyajziyal ladzina. Okey. Mubinil liyajziyah, terus masukkan pada huruf lam. Allahu alam. Jadi kita senang kita menghukumkan pada apa yang kita nampak pada Quran tu sudah. Tak payah kita nak memperrumitkan keadaan kita, nak cari pula Quran lain tak ada punya, tak apa je, kita baca je ni. Ikut yang pada ada tanda lah, kita teruskan bacaan. Okey, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Sekian dulu kita punya pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu pada hari Selasa. InsyaAllah pada hari Rabu esok kita akan, Alhamdulillah saya dah semalam tu saya dah buatkan kasih tanda-tanda hari apa supaya kita dapat meet our target. Jadi esok agak, bagi siapa yang ada buku, esok saya akan mula baca muka surat 34, sambungan 34, 35, 36, 37, 38, 39. Agak panjang sikit. Kerana di dalam situ ada hukum-hukum yang kita dah pelajari, contohnya the echoing sound yang qaf ta ba jim dal yang bunyi khalaq, yang kak tu semua kan cuma dekat sini di akhir bacaan. Sebelum tu kita belajar di pertengahan ayat. Jadi sekarang ni di akhir bacaan, nak katakan saya dah jadi dia sebagai satu ulangan. Oleh kerana dia satu ulangan, maka saya banyakkan muka surat untuk kita membaca. Okay, jadi insyaAllah esok kita akan baca hingga muka surat 39. Hingga muka surat 40 esok. Esok hingga muka surat 40. Jadi bagi siapa yang ada kitab, ada buku, bolehlah dia tengok-tengok dahulu. Kita akan baca hingga muka surat 40 insyaAllah. Saya dah buat pembahagian-bahagian cantik-cantik hari Sabtu, insyaAllah kita khatam. Khatam yang kedua, khatam yang buku tajwid ni. InsyaAllah ta'ala dengan keberkatan Ramadan insyaAllah. Semoga Allah beri kita istiqamah untuk dapat menyelesaikan kitab tajwid ni sebagai satu ulang kaji memperbaiki bacaan Al-Quran sempena bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup bacaan kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.